Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, sudah pasti siapapun juga pemimpin politik di Malaysia, di negara kita ini, di tanah air kita, tidak kisahlah ahli parlimen kah, ahli dewan undangan negeri kah, geng-geng politik yang besar kah, sudah pasti kalau terlibat dengan rasuah perlu dikenakan tindakan undang-undang sekiranya mereka didapati bersalah, perlu ditangkap, perlu disaman dan sebagainya. Pendek kata, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Lebih-lebih lagi pemimpin politik yang mempunyai pengaruh yang besar atau lebih kepada menjadi seorang public figure. Saudara-saudara, berkaitan dengan rayuan kes pecah amanah, nasib Syed Saddiq diketahui 25 Jun ini. Keputusan rayuan ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman terhadap sabitan dan hukuman kerana bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta serta pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada akan diketahui pada 25 Jun ini. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin ketika dihubungi, dan ia turut disahkan oleh Peguam Datuk Hisham T. Poh Teik yang mewakili Syed Saddiq. Tarikh itu ditetapkan pada pengurusan kes melalui aplikasi Zoom di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Muhammad Nur Firdaus Rosli, kata Wan Syahrudin. Pihak pendakwaan dan pembelaan selesai berhujah pada 17 April di hadapan panel 3 hakim Mahkamah Rayuan, yaitu Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim, Datuk Azman Abdullah dan Datuk Norin Badaruddin. Pada 9 November 2023, Syed Saddiq dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda RM 10 juta oleh Mahkamah Tinggi KL selepas didapati bersalah atas 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, jenayah, salah guna harta dan pengubahan wang haram yang membabitkan dana armada. Jadi bagi saya ini pasti satu keputusan hukuman penjara 7 tahun yang mengejutkan ramai kepimpinan politik, dan keputusan hukuman 2 sebatan dan denda RM 10 juta oleh Mahkamah Tinggi KL adalah satu keputusan yang mengejutkan ramai pemimpin-pemimpin ataupun puak-puak rasuah di luar sana. Apapun, kita nantikan saja apa yang akan berlaku selepas ini. Kita nantikan supaya ada keputusan yang lebih sahih, keputusan yang final untuk perkara ini. Rayuan kes pecah amanah nasib Syed Saddiq diketahui pada 25 Jun ini. Sama ada beliau benar-benar dibuktikan bersalah ataupun kalah, kita nantikan saja. Atau sebaliknya yang akan berlaku, beliau mungkin dibebaskan. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, antara tumpuan rakyat Malaysia pada ketika ini adalah pilihan raya kecil Dun Air Kuning. Antara 2 calon yang menjadi tumpuan adalah calon daripada Kerajaan Perpaduan, calon Barisan Nasional, dan juga calon daripada kepimpinan pembangkang, calon daripada Parti PAS. Nah, saudara-saudara, sudah pasti ada yang cakap BN mendahului, kerana isu terbaru sebelum ini berkaitan dengan membabitkan tauliah calon Perikatan Nasional. Dan perkara itu menjadikan satu sokongan ataupun satu kelebihan kepada BN. Ada yang kata calon BN akan menang. Nah, saudara-saudara, sudah pasti penyokong BN akan menyokong calonnya, dan begitu juga penyokong PAS. Tapi saudara-saudara, saya melihat
ataupun saya mendapat satu maklumat daripada Facebook. Ini adalah keputusan undi awal rasmi. Bagi saya ini rasmi daripada channel ataupun daripada dapatan saya ini. Keputusan undi awal DUN Air Kuning yang lepas. PH 146 undi, PN 530 undi, PRM 3 dan Muda 8. Manakala yang terkini pula PHBN 592, manakala PN 156 dan PSM 1 undi. Saudara-saudara yang saya amat hormati, ini menunjukkan kalau perkara ini benar dan sahih, ini satu kemenangan bagi calon kerajaan perpaduan mendahului 592 undi berbanding PN yang hanya mendapat 156 undi. Jadi saudara-saudara, kalau benarlah keputusan ini, kalau kita tengok daripada keputusan PRK yang lepas, di mana PN memperoleh 530 undi dan yang terkini jatuh sehingga tinggal 156 undi, ini bermakna ada peralihan pengundi di sini. Ini adalah keputusan undi awal menurut Facebook daripada admin Finn Heizek. Saya tidak pasti ini benar atau tidak, tapi mungkin kalau perkara ini benar, satu kekalahan untuk Perikatan Nasional. Ini satu, kita dapat lihat tren peralihan undi daripada PN kepada Barisan Nasional. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, berkaitan dengan ini, apa pandangan dan apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, ada satu kejutan untuk seluruh rakyat Malaysia, di mana mata-mata netizen sangat tajam untuk menyedari, ataupun biasalah zaman sekarang moden, sikit-sikit viral, sikit-sikit viral. Terbaru adalah berkaitan dengan kesilapan jalur gemilang yang terbaru. Tiba-tiba nama menteri dalam kabinet pimpinan Anwar Ibrahim disebut. Zaid soal adakah menteri akan kena tangkap? Tajuddin harap tidak. Adakah perkara ini boleh membuatkan menteri yang terlibat disaman ataupun dipecat dan lebih teruk lagi kena tangkap? Nah, menurut artikel ini, Zaid Ibrahim mempersoalkan jika Menteri Pendidikan Fadlina Sidek akan berdepan tindakan polis berhubung kesilapan jalur gemilang yang terbaru. Manakala ahli akademik Tajuddin Muhammad Rasdi berharap dia tidak akan menghadapi nasib sama yang menimpa pengarang Sin Chiu Deli. Kepala siapa yang akan jadi sasaran kali ini? Saya pasti ada kumpulan tertentu akan dakwa bahawa permohonan maaf tidak mencukupi, kata bekas Menteri Undang-Undang itu. Jadi, adakah menteri itu akan ditangkap? Adakah pegawai tertinggi kementerian akan digantung kerja? Kata Zaid kepada Malaysia Kini. Dia membuat perbandingan dengan insiden yang melibatkan Sin Chiu ketika menyiarkan gambar jalur gemilang tanpa bulan sabit. Kesilapan itu mencetuskan beberapa laporan polis dibuat di seluruh negara, sehingga menyebabkan dua kaki tangan editorial kanan ditahan untuk disoal siasat. PM Anwar juga menekankan betapa seriusnya kesilapan itu, tetapi mengingatkan semua pihak agar tidak bertindak balas berlebihan. Zaid turut membuat kenyataan sinis sebagai respon terhadap arahan Kementerian Pendidikan supaya pelajar memakai lencana jalur gemilang pada pakaian seragam dengan mendakwa ini akan memperkukuhkan kebanggaan negara dan memupuk semangat patriotisme. Dia seterusnya mencadangkan agar lencana itu juga perlu dipakai oleh Fadlina dan kaki tangan kementeriannya. Ini mungkin membantu mereka mengingati rupa sebenar jalur gemilang dan mengelakkan kesilapan masa depan, katanya sinis.
Sebelum ini, Tajuddin Rasdi yang sebelum ini mengkritik tindakan yang diambil terhadap Akbar Sinchu Delhi. Berkata dia berharap menteri itu tidak akan ditimpa nasib yang sama. Saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan ini, Anda rasa apa yang akan berlaku terhadap Kementerian Pendidikan, terutamanya menteri yang memegang platform itu? Itulah persoalannya, sama ada dikuburkan, dipecat, digantung, ataupun menurut soalan ini, adakah menteri akan kena tangkap? Tuan-tuan, apa komen Anda?